Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba'al huda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih timbalan yang dipertua, Yang berhormat Gunur Semanggul, Ketua Pembangkang, Yang amat berhormat Kota Tampan, Menteri Besar Negeri Perak, Barisan Esko Kerajaan Negeri Perak, seluruh yang berhormat dari pihak kerajaan maupun pembangkang, ketua-ketua jabatan dan seluruh rakyat Perak yang sedang mengikuti perbahasan ini melalui atas talian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita sama-sama berada dalam dewan yang mulia ini, bersempena dengan mesyuarat kedua tahun pertama Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Ridwan. Semoga kita semua sentiasa di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diilhamkan kepada kita semua idea-idea, cadangan-cadangan, pandangan-pandangan atau kritikan yang membina demi untuk membangunkan negeri Perak yang tercinta dari pelbagai sudut, di sudut agama, pemerintahannya, ekonominya dan beberapa sudut yang lain. Timbalan yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya selaku ahli Dewan Negeri Kawasan Kampung Gajah untuk membahas dan merafak sembah dan menunjuk kasih atas penzahiran titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan. Maka di kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada seluruh yang berhormat di atas kejayaan dalam pilihan raya umum ke-15. Tidak lupa juga kepada ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh rakyat negeri Perak, khususnya rakyat Kampung Gajah, terutamanya anak muda. Untuk pengetahuan timbalan yang dipertua, di Kampung Gajah ini merupakan satu sejarah PRU15. Kalau nak kata gelombang hijau ke biru merah, saya tak kisah. Tapi pada saya inilah gelombang anak muda, kesedaran anak muda dalam berpolitik. Mereka lebih melihat dan amat berharapkan satu kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil. Maka di atas keberanian melakukan perubahan, yang saya lihat perubahan terbesar di Fekra, Cangkak Lada. Anak muda sana melakukan perubahan yang besar sehingga memberi kemenangan ataupun kepercayaan kepada saya untuk mewakili mereka duduk di dalam dewan yang mulia ini bagi menyampaikan hasrat kami di Kampung Gajah, bagi melihat Kampung Gajah terus maju. Merujuk kepada teks titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Perenggan 16 muka surat 12, yang berbunyi, rakyat memerlukan tadbir urus ekonomi yang cekap untuk membolehkan kegiatan ekonomi kembali rancak. Rakyat mahukan kerajaan yang berupaya dan bertenaga untuk mentadbir urus negara, membawa pertumbuhan ekonomi yang bermakna. Timbalan yang bertua, melihat pada titah Diraja, marilah sama-sama kita mentadabbur beberapa potong ayat Al-Quran daripada surah
Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ard. Innahu hafizun 'alim. Inni hafizun 'alim. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Al-Yusuf daripada ayat 55 hingga ayat 57. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus pembendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirnya. Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Maka titah tuanku Sultan selari dengan ayat Al-Quran ini yang disebut Hafizun Alim, yang bermakna kriteria amanah dan cekap amat penting bagi mengurus tadbir hal perbendaharaan, lebih-lebih lagi berkait rapat dengan sektor ekonomi. Kalau kita lihat pada tafsir ayat ini, seperti mana mungkin sebahagian besar daripada kita mengetahuinya, keadaan di Mesir yang menghadapi kemelisitan ekonomi dan akan menghadapi kemarau, maka Nabi Yusuf meletakkan dirinya sebagai tempat untuk bagi memulih ekonomi Mesir ketika itu. Timbalan yang berpetua, Rasulullah SAW menjelaskan kepentingan. Cerahan. Sekejap komen Yang Muhammad. Tadi Yang Muhammad sebut soal keberanian membuat perubahan di kalangan anak muda di mana-mana lah. Tetapi ada juga respon daripada teman-teman. Antaranya begini, dan dia berlaku di sekolah, ya. Dan mereka sama-sama bersembang, anak-anak ini. Dia kata, bapak kamu di PH, besok sekolah kena pakai skirt. Satu. Yang kedua, ada yang kata jaga-jaga 16 Mei. 16 Mei. Jadi sampai ke peringkat 16 Mei dengan 13 Mei pun tak boleh beza. Datuk Zul bagi kita tahulah daripada Lintang kan, orang lama macam saya. Jadi maknanya 16 Mei ni hari guru. 13 Mei 1969 di pergaduhan kaum. Jadi satu lagi PH punca 13 Mei. Sedangkan PH hanya wujud lepas PRU 2018. Jadi saya tak pastilah sama ada gelombang hijau ini satu yang betul ataupun satu yang berpunca daripada salah maklumat ataupun pemesongan maklumat. Ada mungkin penipuan dan pembohongan. Masih. Sebenarnya anak muda sekarang dah celik dengan media. Bahkan kita tengok kerisauan harapan tentang TikToker. Tak perlulah nak bangkit benda tu. Saya tak mahu mengeruhkan keadaan dewan yang harmoni pada petang. Kalau kita nak lihat, nak kaji benda ni, insya-Allah kita akan buat perdebatan lain atau sebagainya. Saya lebih suka tumpukan pada titah diraja tentang kepentingan untuk kita hidupkan sektor ekonomi. Timbalan yang dipertua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepentingan pertanian di dalam sabdanya yang bermaksud. Kerana saya nak bawa kampung gajah ni, Timbalan di Pertua, ekonomi mereka kebanyakannya bergantung kepada pertanian, perternakan, peladangan, perikanan. Jadi perkara ini amat penting kerana saya mewakili kawasan saya untuk meluahkan keresahan yang ada dalam jiwa mereka dalam Dewan Yang Mulia ini. Sabda Nabi, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika dia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Imam Al-Aini ketika menjelaskan faedah daripada hadis ini, antara lain menyebut bahawa padanya terdapat keutamaan mencari rezeki dengan tangan sendiri. Kan Islam bukan hanya menyuruh ataupun bawa pada penganutnya berpahaman kena duduk dalam masjid ataupun sekadar cukup makan. Tak. Sebenarnya Islam mengajak penganutnya untuk terus maju ke hadapan. Untuk sebab itu kita lihat para sahabat ramai di kalangan mereka jutawan. Nabi SAW bersabda, "A'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk dunia kamu, mencari kehidupan di dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dalam masa yang sama, hendaklah kamu kerja untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Dan itu Islam membawa penganutnya untuk bergerak jasmani dan rohani. Perlu mengingat adanya suatu kehidupan lain. Ini kehidupan di alam akhirat. Mana kalau kita memikirkan kehidupan lain, kehidupan akhirat, dan kita memikirkan kehidupan dunia serentak, maka akan berlakulah yang disebut tadi cekap dalam pengurusan dunia, dalam pengurusan ekonomi. Kita akan elak daripada perkara-perkara yang boleh dihukum di hukuman akhirat. Iaitu yang disebut rasuah dan sebagainya. Dan Islam amat menggalakkan tersebut untuk memenuhi bumi dan tanah yang terbiar dengan pertanian dan lain-lain yang mendatangkan hasil. Ini bertujuan untuk mendatangkan manfaat tanah tersebut. Ini disebut dalam fiqh, dalam kitab fiqh, muzara'ah, musaqah, ini semua disebut dalam kitab fiqh. Saya kalau kenerin kata tadi, dia kuliah, saya pun kuliah. Tapi demi menjunjung titah tuanku perkelilin yang keluar baru-baru ini, kita terpaksa untuk beritahu kepada masjid-masjid surau-surau supaya kita akur dan patuh bagi melihat perjalanan dalam negeri kita tadi ini tidak berlakunya sentiasa politik perpatian itu menjadi keutamaan. Politik tak ada masalah, macam tadi sebut pasal politik. Tak, politik itu mesti ada. Dalam di mana-mana pun tak boleh kita pisahkan. Itu panggil siasah syar'iyah. Yang masalahnya ketangsuban perpatian itu. Timbalan yang dipetua. Untuk pengetahuan yang saya sebutkan tadi, Kampung Gajah tertumpu kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, nelayan darat dan pengusaha-pengusaha usahawan, peniaga-peniaga kecil. Maka di sini saya ingin nyatakan beberapa keresahan dan kebimbangan petani, peternak, nelayan dan peniaga kecil. Kerana saya balik daripada Syria,
pekerja yang pertama saya ceburi adalah pertanian dan juga peternakan. Jadi di sini bila kita duduk dalam kumpulan, kata orang Peraknya gelemak, dengan petani-petani, peternak-peternak, kita dapati perkara pertama yang menjadi perhatian atau keresahan mereka. Yang pertamanya mengenai petani tentang baja, tentang racun yang melambung tinggi harganya. Ketika mana kalau kita ingat dahulu, harga sawit naik sampai 1,200, 1,300, ada tempat 1,400. Ketika itu juga harga baja, harga racun naik 2 kali ganda. Yang menjadi masalahnya, orang yang mengusaha pisang, orang yang mengusahakan padi, sebab tempat Kampung Gajah ni dia ada semua. Cangkak lada seberang Perak penuh dengan padi. Dan ketika mana harga sawit turun, harga baja dan harga racun tetap dengan kadar yang tinggi, bahkan makin naik. Jadi ini menjejaskan pendapatan pekebun-pekebun, iaitu merupakan sumber ekonomi mereka. Kerana bila naik sedangkan harga jual sawit dan sebagainya rendah, mereka terpaksa belanja yang lebih sedangkan pendapatan yang kurang. Begitu juga penternak kecil. Tadi kita dengar Manung cerita tentang buat makanan sendiri, silah dan sebagainya. Itu suatu inisiatif. Walaupun begitu, untuk nak cepat gemukkan binatang ternakan ini adalah di antara, iaitu dengan dedak. Dedak orang kata dah makan dedak pula dah. Itulah dedak. Dedak penggemuk panggil. Ayam ke ternakan memang dedak penggemuk menjadi makanan utama untuk cepat besar. Gitu dedak, kalau kita lihat sekarang, kenaikan harganya juga cukup membebankan. Sehingga sebahagian daripada rakan-rakan saya terpaksa menutup kandang mereka. Jadi saya minta jasa baik daripada kerajaan untuk melihat dan mengambil perkara ini, mencari jalan penyelesaian bagi meringankan beban peternak-peternak kecil. Timbalan yang dipertua, yang keduanya yang menjejaskan kepesatan ekonomi petani. Rahmat, 2 minit lagi. 2 minit, Allah Akbar. Adalah banjir. Banjir ni biasa. Banjir bukan dengan sebab banjir buah sungai atau sebagainya. Tapi kadang-kadang dengan sebab air hujan lebat sikit pun dah jadi banjir. Banjir kilat. Habis tanaman mati dan sebagainya. Yang ini saya lihat perkara ini berpunca daripada penyelenggaraan saliran parit kadang-kadang tidak berjadual ataupun tidak konsisten. Tunggu bila banjir baru ada. Jadi saya harapkan pihak kerajaan menyalurkan kemungkinan benda itu tidak berlaku dengan berjadual, pencucian parit atau sebagainya kerana peruntukan yang kurang. Jadi saya harapkan pihak kerajaan boleh perhatikan benda ini untuk berikan peruntukan yang optimum kepada Jabatan Perairan dan Saliran supaya mereka boleh melakukan menyelenggarakan cucian parit sebagainya berjadual. InsyaAllah itu mampu untuk menyekat banjir yang mungkin akan bawa nilai tambah kepada petani bila tanaman mereka tadi ni tidak mati. Yang ketiganya, sebagai sumber penduduk Kampung Gajah, iaitu melalui perikanan. Yang ini nelayan darat. Kita ada nelayan darat di Sungai Galah, iaitu mereka berikan di lombong-lombong. Harapan mereka, saya ringkaskan, harapan mereka supaya diwartakan sebahagian besar daripada lombong-lombong itu
untuk diwartakan kawasan tersebut sebagai kawasan aktiviti nelayan darat. Ya. Kerana punca pendapatan mereka daripada itu, lombong-lombong. Kalau dibiarkan atau tidak diwartakan, lombong-lombong ini mungkin dicerobohi oleh peneroka haram atau sesiapa untuk mereka buat sebagai tenakan sangkar atau sebagainya, menyebabkan terbantuknya aktiviti nelayan darat kerana kawasan mereka itu sudah dikuasai. Yang ketiga, yang keempatnya, Timbalan Di-Pertua. Yang berhormat, sila masuk perangkat yang terakhir. Empat ni akhir tu. Terakhir. Empat ni terakhir tu. Pertama tadi dalam bab perwataan kawasan Lombong, yang keempat saya sebutkan iaitu di sungai, nelayan darat di sungai. Kampung Gajah dia ada Sungai Perak. Jadi nelayan darat di sungai. Mereka juga memerlukan kemudahan seperti mana jeti untuk turun naik sungai bagi memudahkan mereka bawa hasil daripada berikan, kita panggil berikan lah di sungai ni, untuk mereka sebagai menampung ekonomi mereka. Perkara ini bukan hanya untuk ekonomi individu, tapi dia juga menyumbang kepada ekonomi setempat. Bahkan mungkin kalau kita perluaskan, kita perkasakan, dia juga mampu untuk bawa kepada kerajaan negeri dan seterusnya. Jadi mana yang akhirnya pun tak ada tambah dah. Tak ada tambah, jadi saya Timbalan Yang Di-Pertua terima kasih kerana beri sedikit waktu tambahan. Dengan ini saya Kampung Gajah mohon menyokong titah diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kampung Gajah.